Okay. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan secara kita punya perbincangan tentang falsafah pemikiran dan sains teknologi. Untuk bab yang pertama iaitu berkenaan dengan manusia dan pemikiran. Okey, pada minggu lepas saya dah maklumkan bahawa aktiviti ataupun subjek ini ataupun kursus ini kita akan ada aktiviti kumpulan. Dan pembahagian kumpulan saya telah buat secara auto generate by sistem dalam e-learning. Jadi nanti boleh tengok pembahagian kumpulan dalam e-learning dan kumpulan itu yang akan digunakan nanti untuk perbincangan seterusnya dalam untuk menyelesaikan tugasan kita lah. Okay, nanti lepas ni di akhir kelas nanti saya akan berikan tugasan untuk aktiviti kumpulan, dan kamu perlu antara perkara yang perlu dilakukan adalah untuk membuat video lah, kamu buat storyboard dan juga membuat video yang menceritakan tentang tajuk yang dipilih. Okay, nanti saya akan buat breakout room. So nanti kamu akan berbincang tajuk dalam breakout room itu untuk memilih tajuk yang sesuai. Yang selepas tajuk dipilih, tajuk yang diberikan adalah sebagai cadangan lah, yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Tetapi kalau ada tajuk lain yang kamu rasakan lebih sesuai, maka tidak ada masalah untuk kamu pilih tajuk tersebut dan boleh kongsikan dengan untuk yang kamu rasa kamu nak kongsikan dengan rakan-rakan yang lain lah. Okay, jadi hari ini kita akan lihat, okey, satu lagi. Kita untuk subjek ini kita akan ada nanti khusus maths lecture. Kita akan ada metod pengajaran yang bersifat maths lecture, yang mana tajuk tersebut akan disampaikan oleh pakar yang telah dilantik lah di peringkat universiti untuk membincangkan setiap bukan semua tapi ada sebahagian daripada topik yang kita akan jemput pakar daripada pensyarah untuk membincangkan, untuk menghuraikan tajuk tersebut secara lebih detail. Okey. Untuk bab 8, menginsankan sains dan teknologi, okay, perbincangan bab 8 ini nanti akan boleh dilihat secara umum ataupun input-inputnya akan boleh dilihat secara umum di dalam ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Azizan dalam WhatsApp group yang saya telah letakkanlah posternya. Okey, jadi dalam perbincangan oleh Datuk Azizan nanti beliau akan sentuh secara umum, kan mungkin sebahagiannya dapat dalam berkaitan dengan bab ke-8, dan juga ceramah Dr. Azizan nanti itu akan membantu kamu mendapat gambaran bagaimana cara untuk kamu membuat video. Dia tidak akan ceritakan secara detail, tapi dari segi idea-idea yang ada ataupun bagaimana cara dia menceritakan tentang sains dan teknologi, thinking of science and technology and philosophy of science and technology itu dalam uh, dalam kamu menyelesaikan tugasan video ini. Kemudian untuk bab yang keempat nanti, pemikiran perkembangan ataupun perkembangan pemikiran falsafah sains daripada tamadun Greek, tamadun Islam dan tamadun Barat. Ini nanti akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Roziah yang bertajuk perkembangan pemikiran sains dan teknologi dari tamadun Greek, Islam dan juga Barat. Bahasa yang akan digunakan oleh pakar-pakar yang kita jemput itu adalah dalam bahasa Inggeris lah, kan. Sebab ia juga akan digunakan oleh pensyarah yang mengajar untuk student-student international. Okay, kemudian untuk bab yang keenam akan disampaikan oleh Profesor Hadi Nur.
berkenaan dengan tajuk tersebutlah, revolusi industri dan kesannya terhadap kemanusiaan. Dan juga bab 7, etika dan nilai dalam pemikiran sains dan teknologi yang akan disampaikan oleh oleh Dr. Sheikh Saifuddin. Jadi kita kan ada perbincangan di dalam kelas, maksudnya selepas masa lecture itu kita akan ada pertemuan sedikit untuk kita membuat refleksi dan perbincangan tentang ceramah yang disampaikan. Okey, untuk minggu ini ataupun untuk hari ini kita akan tengok secara ringkas tentang manusia dan pemikiran. Okey, saya tidak akan pergi tentang falsafah secara mendalam. Cumanya saya akan sentuh perkara yang lain itu kamu boleh bacalah, nanti slide ini akan saya upload dalam e-learning dan kamu boleh download dan baca. Cumanya perkara yang saya akan sentuh adalah sebahagian sahaja daripada apa yang ada di dalam slide. Okey, pemikiran ataupun kita sebut sebagai falsafah merupakan asas kepada perkembangan falsafah. Maksudnya, falsafah itu dia berkembang dengan manusia itu berfikir. Ilmu itu dia terbentuk dengan manusia itu berfikir. Dia tidak akan terbentuk secara sendiri tanpa ada pemikiran. Dan ilmu itu, uh, sesuatu ilmu itu dia akan bermula dengan perkara yang asas. Dan perkara yang asas itu dia akan berkembang semakin lama menjadi semakin kompleks, yang mana akhirnya ia diasaskan menjadi satu ilmu yang baru, satu ilmu yang terasing yang boleh berdiri secara sendirinya. Tetapi proses perkembangan ilmu itu dia akan bermula dengan pemikiran juga, kan? Dia tidak akan boleh uh, ilmu itu dia terbentuk, terhasil tanpa adanya pemikiran. Sebagai contoh, kalau dulu kita membincangkan tentang fizik atau biologi. Tetapi sekarang ini perbincangan ataupun ilmu biologi itu dia telah berkembang. Kita ada bioteknologi, kan. Kita ada apa lagi, bioprinting, kan. Kita ada lagi apalah, semua ilmu-ilmu itu semakin lama dia semakin detail dan terpecah menjadi satu ilmu yang kompleks yang boleh berdiri dengan sendirinya. Kalau dulu kita belajar tentang biologi, so orang itu dia pakar tentang biologi. Tapi sekarang ini bila kita sebut orang itu dia pakar tentang biologi, bidang dalam biologi itu dia telah berkembang menjadi satu ilmu yang pelbagai selepas itu. Dan fizik sebagai contoh, itu satu ilmu yang asas. Tetapi daripada fizik itu dia akan berpecah lagi ilmu-ilmu yang lain. Engineering sebagai contoh. Dan kalau dulu ambil kursus engineering itu adalah secara umum, tetapi sekarang ini bidang-bidang engineering itu telah berpecah menjadi satu ilmu yang baru, berpecah sedikit demi sedikit, yang akhirnya dia mengeluarkan diri daripada engineering yang bersifat umum itu kepada satu ilmu baru, ilmu bioengineering ke sebagai contoh, ataupun ialah chemical engineering ke, menjadi satu ilmu yang baru yang mana ia diiktiraf sebagai satu ilmu yang berdiri secara sendiri. Okay, sebelum kita bincang ataupun mungkin saya tidak akan bincangkan secara umum tentang falsafah, tetapi saya akan lebih memfokuskan tentang falsafah, visi dan misi UTM. Okay, sebahagian tadi perbincangan kita dah boleh tengok topik yang telah dihuraikan ataupun secara umum diceritakan oleh NC UTM, kan, Profesor Datuk Dr. Fauzi Ismail, Ahmad Fauzi bin Ismail. Kalau ada masalah teknikal tadi. Tetapi secara umum beliau telah menghuraikan falsafah UTM, kan, iaitu hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Jadi UTM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu untuk memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendaknya. Jadi UTM mahu menjadikan sains dan teknologi itu berkembang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Kan? Sebab kita tahu sains dan teknologi itu kalau disalahguna ia akan menjadi satu perkara yang negatif. Dia seolah-olah pisau yang tajam yang boleh digunakan untuk perkara yang positif, memotong daging dan sebagainya, dan boleh digunakan untuk perkara yang positif dan untuk perkara yang negatif, sebagai contoh untuk mencederakan orang, untuk membunuh orang dan sebagainya. Begitu juga dengan sains.
dan teknologi. Jadi kalau kita tahu dalam antara waktu-waktu peak waktu perkembangan sains dan teknologi ini adalah ketika Perang Dunia. Kan pada waktu itu khususnya bidang fizik, antara bidang yang fizik dan kimia itu antara bidang yang berkembang cepat pada waktu tersebut, disebabkan ia digunakan untuk menghasilkan bom, kan. Begitu juga dengan engineering pada waktu itu, menghasilkan kapal perang dan sebagainya. Yang mana yang kita sebut tadi itu, kan, sains itu dia akhirnya memberikan kesan yang buruk kepada civilization manusia secara keseluruhan. Jadi sains dan teknologi yang ingin dibawa oleh UTM itu adalah sains dan teknologi yang membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Okay, visi dan misi. Okay, ini nanti boleh tengoklah, ini secara umum lah, kan. NC dan juga mantan NC UTM. Dan ini kita punya naib chancellor sekarang, iaitu Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail. Okey, pada tahun lepas ataupun pada tahun ni lah, bermula daripada tahun 2021, UTM telah memperkenalkan satu perancangan yang dinamakan sebagai UTM Envision 2021 hingga 2025, kan, yang mana melibatkan 4 core value yang paling utama, iaitu integrity, sinergi, excellence dan sustainability. Kan, integrity, sinergi, excellence dan sustainability, dengan ada beberapa strategic trust dan juga strategic priorities yang ingin ditekankan. Jadi yang kita nak lihat atau memfokus adalah pada, kita panggil sebagai, istilah dia sebagai ISAS, kan, integrity, sinergi, excellence dan sustainability. Jadi setiap satu itu dia ada kita panggil sebagai ISAS itu sebagai nilai trust UTM. Dan integrity apa dia? Kan, iaitu tentang kepatuhan kepada nilai moral dan juga prinsip etika yang kuat. Nah, sebab pada hari ini kita tengok, kan, dari segi nilai integriti kita semakin lama semakin berkurangan. Kalau dan kita dikaitkan, Malaysia ni lah menyedihkannya, kita dikaitkan dengan antara negara yang mempunyai nilai integriti yang rendah, sebab kita terpalit dengan isu-isu rasuah yang yang high profile, kan. Dan ia satu benda yang sedih lah, satu benda yang memalukan. Dan biasanya integriti ni banyak melibatkan isu kewangan lah, kan. Kalau kamu ada follow perbincangan ataupun satu pendedahan, kan, berkenaan dengan Pandora Papers. Di dalam Pandora Papers itu ada disebutkan nama ramai tokoh-tokoh ataupun orang-orang ternama, orang-orang kaya di Malaysia ini yang mempunyai offshore, kan. Maksudnya yang mempunyai syarikat offshore yang menjadi tempat untuk mereka menyalurkan duit supaya tidak dikenakan cukai. Dan Malaysia dari segi ranking dunia, nilai kita punya duit yang dibawa keluar dan tidak maksudnya yang nilai yang dibawa untuk mengelak terkena cukai itu adalah sangat tinggi. Kan, satu benda yang sangat menyedihkan lah, kan. Dan berdasarkan statistik, kita ni yang nombor 5. Tetapi kalau kita di belakang daripada negara China, India, Rusia, lagi satu saya tak ingat, tapi yang kelima adalah Malaysia. Dan kalau dibandingkan dari segi nilai per kapita, kita adalah yang pertama. Maksudnya apa? Nilainya itu adalah sangat tinggi. Dari segi kesalahan, mereka mempergunakan undang-undang itu untuk menyorokkan duit-duit mereka, untuk menyalurkan duit mereka, untuk mengelakkan duit mereka daripada dikenakan cukai. Jadi dari segi undang-undang fizikal itu mereka selamat.
kan, terkena cukai, tetapi ia adalah perkara yang uh, kita panggil sebagai memalukan lah, kan, sebab mengelak cukai daripada dikenakan ke atas harta-harta mereka. Dan kalau macam negara-negara Eropah ada, tapi bukanlah pada nilai yang maksudnya kalau tokoh-tokoh daripada Eropah itu ada, tetapi bukan pada nilai yang bilion macam kita di Malaysia. Dan jadi itu adalah satu perkara yang melibatkan integriti, kan, melibatkan integriti. Jadi nilai integriti ini, inilah yang kerajaan nak cuba terapkan, kan, melalui penguatkuasaan SPRM. Dan satu perkara yang memalukan juga bila mana ada pegawai SPRM yang sepatutnya menjadi kita punya, maksudnya rakyat punya kepercayaan lah, kan, untuk mengawal, untuk menangkap orang ini, tetapi mereka juga terlibat dengan kes integriti, kan. Jadi mungkin ada antara kamu semua yang pada masa akan datang nanti, kan, menjadi satu tokoh, kan, kumpulan ataupun satu, ialah dilantik ke satu pos-pos yang tinggi dalam kerajaan yang boleh melibatkan perusahaan yang besar-besar, maka cuba untuk sama-sama memperjuangkan isu integriti dan menerapkan isu integriti ini dalam rakyat Malaysia, kan. Kemudian yang kedua adalah sinergi. Jadi sinergi ini adalah melibatkan semangat kerja berpasukan, kebersamaan dan inklusif, kan. Jadi kita tidak mahu hidup secara silo, secara sendirian dalam dunia ni, sebab adalah satu perkara yang memang satu perkara yang mustahil untuk setiap orang itu bergerak secara silo. Apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita nak buat, even kalau kita nak belajar sekalipun, kita memerlukan kepada rakan-rakan yang lain. Kita memerlukan kepada manusia yang lain secara tidak langsung. Jadi nilai sinergi itu yang mahu ditanam di kalangan, pertama sekali di kalangan staf-staf UTM. Dan nilai sinergi yang mahu ditanam di dalam staf UTM. Kita tidak mahu pelajar yang hidup secara sendirian dan tidak membiasakan diri untuk hidup secara berpasukan. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek kecemerlangan, iaitu ke arah penyampaian berprestasi tinggi akan menghasilkan pencapaian luar biasa dari semua aspek, kan. So kita mahu UTM secara umumnya mahu pelajar yang cemerlang, kan, dan juga berprestasi tinggi, kan, dalam segala aspek penyelidikan, aspek inovasi. Dan kalau kita tengok sendiri kita punya NC sendiri, kan, Datuk Fauzi, dari segi research antara yang telah well known di peringkat dunia, kan. Kajian beliau tentang membran air dari segi penapisan air itu telah memenangi banyak anugerah, dan telah dari segi publication beliau antara yang terbaik di UTM. Jadi beliau sangat menekankan aspek kecemerlangan inilah, khususnya kepada kami di kalangan staf akademik, di kalangan pensyarah. Kemudian yang keempat adalah dari segi kelestarian atau sustainability. Dan kelestarian yang dizahirkan dalam bentuk dorongan holistik oleh komuniti kampus dalam mengintegrasikan dan menyebabkan ekonomi, sosial dan persekitaran. Jadi kita mahu kehidupan kita itu satu kehidupan yang lestari. Bila kita sebut tentang lestari, sustainable, maksudnya dia boleh berterusan. Dan dia tidak mahu apa sahaja projek yang kita buat, apa sahaja usaha yang kita buat itu dia habis. Even kalau kita belajar pun, habis je degree itu habis. Sedangkan proses itu sepatutnya dia sustainable, kan, dia boleh dia berterusan lah, kan. Okay, ini dia punya inilah huraian lebih spesifik. Okey, pemikiran dari perspektif barat, kan, ini berasal dari perkataan filosofi ataupun filosofia. Kan, ini dari segi teknikal lah, kan, wisdom dan sebagainya. Nanti kamu boleh bacalah daripada slide ini. Okey.
Satu perkara yang kita perlu lihat, boleh kita bincangkan tentang pemikiran yang ada dalam sejarah perkembangan sains dan teknologi. So dia ada beberapa nilai yang ada dalam masyarakat barat, kan. Yang pertama adalah authoritarianism, kan, iaitu satu perkara, satu kepercayaan, iaitu mempunyai kuasa mutlak, kan, kita sebut tentang authority. uh, Semua itu ataupun nilai itu perlu ada, kan, dengan alasan bahawa manusia itu perlu kepada kuasa ataupun orang atasan, power yang lebih, manusia yang ada kuasa yang boleh mengawal manusia yang lain. Kemudian ada juga pemikiran ataupun nilai hedonism, yang ini nilai manusia yang bebas, tidak mahu terikat langsung. Maksudnya dia berlawanan secara total daripada authoritarianism, kan. Kalau authoritarianism ni maksudnya manusia itu hidup di bawah penguasaan satu kuasa, satu kerajaan. Tetapi hedonism ni tidak mahu terikat dengan apa-apa pun, kan. Kemudian kita ada utilitarianism, kan, berkenaan dengan nilai guna. So nilai itu adalah nilai yang dihasilkan sendiri berdasarkan pemikiran manusia. Kemudian ada juga nilai pragmatism, kan, nilai yang melihat kepada manfaat dan juga hasil, kan. Sesuatu itu dianggap baik apabila ia memberikan manfaat kepada manusia, kan, dan memberikan hasil kepada manusia. Dan hasil itu boleh jadi dalam bentuk material ataupun dalam bentuk human capital, kan, dalam bentuk manusia itu sendiri ataupun dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk perkara yang bersifat benda yang tangible lah, yang boleh diukur, yang boleh dilihat secara fizikal. Okey, kemudian satu lagi kepercayaan ataupun satu lagi nilai yang wujud muncul dalam sejarah pemikiran barat ini adalah pemikiran tentang relativism, kan. Semua nilai dalam masyarakat barat adalah betul dan tidak perlu mengikut nilai agama. Ini pun satu perkara yang wujud, kan, sebagai apa nama, uh, tindak balas. Dan kalau kita tengok dalam sejarah di barat, mereka ada zaman ketika mana orang-orang ketika mana gereja pada waktu itu menguasai masyarakat, dan ada sebahagian kumpulan yang cuba untuk berlepas diri daripada apa nama, kontrol tersebut, kawalan tersebut, dan akhirnya mewujudkan satu fahaman baru, iaitu tentang relativism, kan. Relativism ni maksudnya sesuatu yang bersifat relatif dan dia tidak ada apa nama perkara yang kita sebut sebagai tepat, kan. Dia tidak ada kebenaran. Sebab apa kita kata tidak ada kebenaran? Sebab relatif. Relatif ni maksudnya sesuatu itu dia relate dengan seseorang, kan. Dia bukan bersifat mutlak. Maksudnya pada pandangan mereka ini tiada kebenaran yang bersifat mutlak, dan dia hampir sama dengan subjektivism, kan. Tiada kebenaran mutlak. Relativism, semua kebenaran itu dia bergantung kepada penilaian masyarakat, yang bergantung kepada bagaimana sesuatu perkara itu boleh di-justify, boleh dibuktikan, boleh dirasionalkan. Sebab itu sesuatu yang dahulu dalam masyarakat barat tidak dibenarkan, tapi pada masa sekarang ia dibenarkan berdasarkan rasional yang viral di dalam masyarakat barat. Okay, ini dari segi pendetailan lah. Secara umum tentang hedonism, utilitarianism, subjektivism, pragmatism. Okey, ini dari segi secara umum lah tentang falsafah, kan, mungkin saya tak pergilah secara detail, melibatkan okey. Ini dari segi teras pemikiran sains dan teknologi dalam Islam. Jadi pemikiran sains dan teknologi dalam Islam berpandukan kepada wahyu, yang mana wahyu itu merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian memfokuskan atau menekankan tentang keamanan, kemudian menekankan tentang toleransi dan juga tentang kelestarian hidup. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi tengok kepada 3 ciri utama pemikiran peradaban sains barat ataupun peradaban barat.
Jadi satu perkara yang menjadi perbincangan adalah tentang reason, tentang individual right dan juga tentang sains dan teknologi. Ini tiga ciri utama yang ada dalam peradaban barat. Macam saya sebut tadi itu, reason ini ataupun logik ini dia mungkin berubah. Kan? Perkara yang dulunya dianggap betul, sekarang ini boleh dianggap sebagai salah. Perkara yang dulunya dianggap salah, sekarang ini boleh dianggap sebagai betul. Atas sebab perubahan kepada reason ataupun perubahan kepada sebab yang menjadikan ia betul ataupun sebab yang menjadikan ia salah. Jadi apabila seseorang itu dia boleh menjustify idea dia dengan memberikan reason-reason yang munasabah, maka kebenaran mungkin ada pada dia. Okay, seterusnya adalah tentang individual rights. Kan ini hak individu. Kan Barat sangat menekankan tentang hak individu untuk untuk bercakap, untuk mengekspres diri sendiri, kan, kebebasan yang individu yang bersifat mutlak. Tetapi hakikatnya kalau kita tengok dalam kehidupan kita, apabila sesuatu itu diberikan kebebasan secara mutlak, maka tetap kita perlu kepada sempadan ataupun had pada satu-satu perkara. Kebebasan seseorang itu perlu dikawal dengan undang-undang. Kan? Kalau tidak, maka ia akan menjadi satu perkara yang sangat bahaya. Dan kita bagi contoh, kalau contohnya macam di Malaysia, dan isu kerajaan memberikan ataupun ialah kita kerajaan memberikan kebebasan untuk seseorang itu bersukan dan sebagainya. Tapi apabila dia bersukan sehingga boleh memudaratkan orang lain ataupun boleh memudaratkan diri sendiri, naik basikal di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, maka kebebasan tadi itu perlu dikawal. Dan apa sahaja perkara yang melibatkan kebebasan, pasti akan ada, dia tidak boleh dibiarkan secara mutlak. Ada mungkin satu perbincangan yang menarik yang saya boleh sentuh dalam bidang-bidang perubatan contohnya. Kan? Perbincangan tentang individual rights itu atau perbincangan tentang hak setiap perkara itu dibincangkan, contohnya dari segi keselamatan data, kan, dari segi perbincangan tentang pragmatism, kesan pada masa akan datang. Ada satu kes seorang kanak-kanak ini, ayah dia telah parents dia telah mengpost dan mengupload gambar anak dia ketika anak dia masih kecil dalam internet, dalam keadaan yang memalukan lah, kan. Dan ketika anak dia membesar, masa-masa post tu anak dia masih baby, dan ketika anak dia membesar dan masuk ke sekolah rendah, sekolah menengah, gambar yang memalukan tadi tu telah menjadikan anak dia diejek, telah menjadikan anak dia dibuli, dan yang mana akhirnya timbul persoalan di situ dalam kalangan sarjana yang membincangkan tentang hak individu. Jadi sejauh mana hak ibu bapa ke atas anak-anak tadi, kan? Jadi setiap perkara itu perlu ada batasan, kan? Jika tidak, ia akan memberikan bahaya. Contohnya tentang drone, kan? Sejauh mana kita boleh mengambil gambar daripada drone tadi tu, apa sempadan hadnya, gambar macam mana yang kita boleh ambil, kan. Gambar orang kita boleh ambil ke tidak boleh ambil tanpa meminta. Jadi akan melibatkan banyak lagi hak-hak yang bertindih. Sebab itu perlu ada sempadan supaya hak-hak yang bertindih tadi itu boleh dikawal melalui undang-undang. Begitu juga dengan sebahagian negara di Eropah yang membenarkan tentang mercy killing, kan. Orang yang dah sampai certain umur ataupun yang dah berada pada certain penyakit, level penyakit yang mana dia dah tak tertanggung untuk menahan dia punya sakit, maka dia pergi ke negara tersebut dan dia mohon untuk melakukan mercy killing, untuk mematikan diri sendiri atas dasar hak individu. Jadi sejauh mana ia dibenarkan, kan? Ataupun sejauh mana hak individu itu dibenarkan. Sebahagian negara benarkan untuk mercy killing, dan sebahagian besar negara yang lain tidak membenarkan mercy killing.
Jadi apabila seseorang itu dia mempunyai hak untuk meneruskan hidup, adakah dia juga mempunyai hak kat atas diri sendiri untuk tidak mahu meneruskan hidup? Begitu juga tentang banyaklah isu-isu etika, isu-isu hak-hak individu dalam masyarakat barat yang dibincangkan lah. Sebab apa? Sebab mereka adalah negara yang maju. Jadi perbincangan tentang etika terhadap penemuan-penemuan yang baru itu semakin lama semakin mendapat tempat. Kemudian tentang unsur yang ketiga adalah tentang sains dan teknologi. So ini pun adalah perkara yang ada dalam masyarakat barat. Tetapi kita tahu sains dan teknologi ini dia berkembang mungkin pada masa akan datang akan berpindah daripada negara di barat ataupun di Amerika Syarikat pergi ke negara-negara yang lain. Sebagai contoh kita tengok negara China sekarang ini sudah menguasai pasaran-pasaran teknologi teknologi sains yang ada pada hari ini. Jadi kita perlu menilai perkara tersebut kan. Pada masa akan datang nanti macam mana kan. Isu-isu yang ada dalam sains dan teknologi itu, isu-isu etika pun banyak kan. Isu sejauh mana data kita privacy kan. Video-video kita yang kita simpan dalam handset mungkin kita ambil dalam keadaan yang memalukan dan kita delete, tapi rupanya ada teknologi, ada software yang boleh keluarkan balik video-video, gambar-gambar yang telah kita padam. Dan yalah, itu semua adalah melibatkan privacy. Begitu juga dengan isu itu isu tentang privacy. Begitu juga dengan isu tentang robot manusia kan. Ataupun isu artificial intelligence kan. So itu adalah sebahagian daripada tajuk-tajuk yang nanti saya akan letak sebagai teknologi deepfake betul kan, AI. Kita akan menjadi sangat takut kan sejauh mana ia memberikan kesan. Ada satu kalau video bagaimana mereka boleh membuat video menggunakan deepfake tadi itu, pemimpin-pemimpin yang tertinggi yang memberikan yang boleh dikawal muka mereka, arahan mereka, suara mereka supaya sama dengan yang sebenar. So dia akan jadi sangat bahaya apabila melibatkan urusan-urusan ketederaan. Sebagai contoh, Amerika Syarikat kan dulu zaman Barack Obama. Ini kita bagi contoh. So ada sebahagian untuk masa peluru-peluru berpandu nuklear itu yang bila nak dilancarkan memerlukan kepada arahan daripada dia. So dia sahaja yang boleh bagi level. Mungkin itu yang paling bahaya, dia sahaja boleh bagi level. So arahan tadi itu ataupun teknologi deepfake itu boleh digunakan untuk memanipulasikan muka dia dan dia memberikan arahan kepada dia punya dia punya ketua tentera lah yang menjaga kunci untuk melepaskan bom tersebut. So memberikan arahan tersebut. Itu kita boleh bayang bagaimana teknologi itu sangat bahaya. Begitu juga dengan teknologi AI yang berdasarkan laporan dan ini kita tak tahu lah betul tak betul, tapi bagaimana Facebook punya algoritma itu berjaya menjadikan presiden US sebelum ni yang macam badut tu. Apa nama dia tu? Yang rambut putih-putih tu, lupa pula. So, dia tu menang pilihan raya presiden, sebahagiannya dikatakan dengan bantuan daripada algoritma Facebook. Donald Trump, betul. So, daripada Donald Trump itu, dia menggunakan teknologi daripada macam mana dia memainkan isu-isu yang ada dalam Facebook, dalam media sosial itu untuk memastikan rakyat akhirnya mengundi dia. So, kita boleh bayang sampai ke tahap situ. Kita sendiri dalam Facebook bila kita scroll, kita tak sedar, kita scroll, akhirnya kita scroll tu dah masa 1 jam. Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat Twitter ke. Sebab apa? Sebab menggunakan algoritma yang dijana melalui AI. So, sejauh mana dari segi etikanya AI itu mengawal otak kita dibenarkan. Dan kita boleh bayang bagaimana nanti AI itu dia boleh membentuk perspektif masyarakat di sesuatu negara, perspektif masyarakat di sesuatu tempat. Adakah ia dibenarkan? So, itu semua perbincangan tentang etika. Perbincangan tentang AI.
Jadi satu perkara yang sangat menakutkan lah. Kan? Kalau kita lihat dari aspek yang negatif. Tetapi dari segi aspek yang positif, ia memberikan satu perkara yang bagus kepada peniaga kan. So peniaga mendapat data-data yang tepat kan. Kita akan sampai satu masa nanti penilaian komputer itu akan lebih tepat berbanding dengan penilaian manusia. Dan sekarang ni pun dah betul. Kan untuk ada teknologi AI, dia tengok daripada medical report pesakit-pesakit yang datang. Dia kata okey, daripada bacaan medical report ini, dia kata okey, pesakit ini akan kena kanser pada umur selepas setahun atau kena kanser selepas 2 tahun. So data-data medical report yang banyak tadi tu dikumpulkan oleh AI teknologi yang akhirnya digunakan untuk sesuatu yang baik. Kan? Jadi itu kita boleh bayang betapa hebatnya AI. Jadi kat ni perbincangan tentang sejauh mana AI itu perlu terikat dengan undang-undang. Adakah undang-undang itu hanya dicipta semata-mata untuk manusia ataupun undang-undang itu mungkin akan terpakai kepada robot ataupun perlu ada satu perkara lain yang mengurus undang-undang robot. Kan? Sebab AI ini mungkin sampai satu masa nanti bila dia dah jadi robot, kan? Maksudnya AI itu ditanam di dalam robot, kita ciptakan robot dan AI itu ada dalam robot dan robot itu boleh bergerak. Sekarang ni banyak robot masih boleh hidup lagi lah. Tapi dari segi cerita-cerita science fiction, katakan kalau benda itu berlaku, sejauh mana robot tadi boleh terikat dengan undang-undang? Kan? Adakah dia boleh, kalau dia buat kesalahan, adakah dia boleh terus dimatikan terus? Kan? So, individual rights satu benda. Robot rights pun, adakah kita boleh iktiraf robot rights? Kan? Hak robot. So, itu dalam perbincangan tentang etika lah. Kan? Mungkin akan disentuhkan jugalah oleh mungkin Dr. Sheikh nanti, Dr. Sheikh dan juga Datuk Azizah nantilah. Kan? Begitu juga dalam engineering sebagai contoh kan. Mesti akan ada isu-isu etika yang timbul. Kan? Dan kita perlu ambil berat perkara tersebut. Okey. Jadi itu sedikitlah kan untuk bab satu ni secara umum. Okey, seterusnya untuk tugasan, kamu boleh tengok dalam apa nama? E-learning ni saya dah pecahkan kumpulan. Ni. So nanti kamu boleh tengok dekat di sini kamu punya grup berapa? Grup 1, grup 4, grup 5, grup 7, grup 6, grup 2, grup 3. Okey, boleh tengok dalam e-learning masing-masing untuk grup. Ni section 7. Kemudian untuk section 8. Pun sama, saya dah buat grup. Kita boleh follow yang ni. Inilah grup ni. Okey, apa tugasan video yang boleh buat? Okay, ini antara cadangannya lah macam saya sebut tadi tu. Tentang deepfake, tentang AI, tentang data privacy ni yang terbaru. Chimera organ ataupun xenotransplantation. Maksudnya yang terbaru sekarang ni, manusia ataupun saintis dia berjaya untuk transplant buah pinggang babi dalam badan manusia. Mentransplant buah pinggang babi dalam badan manusia. Cara macam mana? Sebab kita tahu apabila manusia itu dia menerima organ daripada luar, so badan tu dia akan ada proses rejection. Antibody badan tu dia akan reject, yang mana akhirnya organ itu dia akan rosak lah. Tapi bagaimana sebelum ini bila manusia menerima organ daripada manusia yang lain, so dia kena makan ubat immunosuppression itu sepanjang hayat dia lah. Sebab kalau dia terlupa makan ubat tu, badan dia akan generate antibody untuk reject organ tersebut, yang mana akhirnya organ tersebut akan rosak dan mungkin akan mati pula lah yang penerima tadi. Jadi apa yang dibuat dalam xenotransplantation ataupun chimera, dia ada dua, xenotransplantation, satu lagi chimera organ. So xenotransplantation ni maksudnya ketika mana babi tadi itu dia membesar, dia dah pada level embrio. So dia akan buang ataupun dia akan suntik, saya tak pasti sama ada dia buang ataupun dia suntik. Tapi
elemen ataupun unsur yang menyebabkan badan itu boleh detect yang unsur yang menjadikan badan itu reject kepada buah pinggang tadi itu dia buang ketika di peringkat embrio. Dan dia tanam sebahagian daripada genetik ataupun dia panggil jujukan genetik itu dia adjust supaya ada jujukan genetik manusia dalam buah pinggang tadi. Buah pinggang babi tadi itulah. Jadi babi tadi tu dia akan membesar dengan buah pinggang babi, tetapi ada sebahagian unsur ataupun jujukan genetik manusia dalam buah pinggang tersebut. Jadi bila dan diambil daripada penderma, daripada penerima lah. So, contoh macam saya sakit, ambil DNA saya, adjust, kemudian tampal dalam buah pinggang babi tadi. Kemudian bila babi itu dah besar, buah pinggang babi itu ambil dan tanam dalam transplant dalam saya punya badan lah. So buah pinggang itu masih babi punya, tapi dia ditampal dalam badan saya. Itu satu cara. Itu dipanggil sebagai xenotransplantation. Satu lagi chimera organ, ketika embrio itu sedang membesar, saya punya stem cell buah pinggang itu diambil, kemudian ditampal, ditanam dalam badan babi. Jadi babi tadi itu tidak akan membesar dengan buah pinggang saya, buah pinggang manusia, dan bila sampai certain stage, buah pinggang saya tadi itu yang telah membiak atau membesar dalam badan babi diambil dan ditanam dalam, digantikanlah dengan buah pinggang saya yang dah rosak. So dari segi etikanya bagaimana, kan? Perbincangannya macam mana? So itu berkenaan dengan chimera organ. Begitu juga dengan climate change. Sejauh mana negara-negara memberikan komitmen dalam menguruskan perubahan iklim yang sangat drastik pada masa sekarang. Antara yang sangat committed sekarang ni adalah China lah. Kita tahu China dulu antara negara yang bila mana berlaku revolusi, dia membuka negara dia kepada masyarakat dunia. Jadi banyak kilang-kilang dihasilkan dan berlaku banyak pencemaran. Jadi itu satu perkara yang boleh dibincangkan lah. Begitu juga dengan autonomous technology ni, maksudnya tentang kenderaan-kenderaan yang bergerak sendiri, kan? Suapandu, kan? Kalau aksiden bagaimana dari segi etikanya? Siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Kalau ada kematian, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Adakah AI yang mengawal perkara tersebut ataupun kenderaan tersebut, ataupun manusia yang membawa, yang duduk di dalam kenderaan tersebut? Itu pun satu perkara yang boleh dibincangkan di dalam autonomous technology. Begitu juga dengan robot. Kalau ada berlaku kesilapan robot sehingga menyebabkan kecelakaan kepada manusia, itu tentang autonomous technology. Begitu juga dengan drone. Dan drone ni dia ada satu lagi yang baru, drone strike. Maksudnya drone yang digunakan untuk maksudnya drone tu dia ada kamera, kemudian drone tu sendiri dia kecil je, ada yang sebahagian tu dia besar tapak tangan. Dan besar tapak tangan, kecil je besar tapak tangan tu. Dan dalam tu dia ada bom kecil. Jadi drone itu boleh diciptakan dan dihantar. Dia akan diprogramkan untuk ditarget orang-orang tertentu, muka tertentu. Contohnya saya ada data muka orang. So muka tadi itu sama ada dia detect di mata ataupun dia detect bentuk muka tu secara keseluruhan. Dan mungkin pergerakan orang tu ke. So dia akan terbang, dia akan pergi meletupkan badan drone tadi, dia akan meletakkan badan dia dekat kepala sasaran dia, target dia. So adakah teknologi ini dari segi etika ni dibenarkan untuk digunakan dalam peperangan nanti, kan? Ataupun dalam menangkap penjenayah ataupun membunuh penjenayah, kan? So sejauh mana benda tu beretika, kan? Itu dalam bab ketenteraan. Ini dalam bab hak privacy sebagai contoh. Sejauh mana kalau kita diambil gambar secara rahsia oleh drone, sejauh mana ia boleh, kan? Dari segi keselamatan drone tadi tu di tempat-tempat yang kapal terbang, tempat landasan kapal terbang dan sebagainya. Begitu juga dengan superhuman. Superhuman ni maksudnya apa? Manusia itu dia di adjust dia punya genetik dia untuk menghasilkan satu manusia yang terlalu hebat, kan? Genetik handsome ambil daripada A, kemudian genetik pandai ambil daripada B, genetik laju ambil daripada C, kemudian genetik apa lagi payah nak sakit ambil daripada D.
kan genetik apa lagi kuat, otot kuat ambil daripada E. Semua genetik itu digabungkan untuk menghasilkan satu superhuman. Dan superhuman itu digunakan sebagai tentera sebagai contoh, kan. Ataupun tak buat pada superhuman tetapi super animal, kan, haiwan yang ada semua ciri-ciri tu ada pada anjing sebagai contoh, digunakan untuk menangkap penjenayah, mungkin dia boleh terus bunuh penjenayah tu, kan. So perbincangan di situ, kan, dari segi etikanya. Kemudian juga perbincangan tentang food security, keselamatan makanan, ataupun mungkin isu COVID ke, isu vaksin ke. Itu semua contoh-contoh isu-isu yang boleh dibincangkan lah, kan. Mungkin kamu boleh kongsikan untuk buat video dalam tugasan kumpulan nanti. Okey. Jadi sekarang ni okay, berdasarkan kamu punya kumpulan dalam e-learning, okay, semua dah ada kumpulan. So saya akan pecahkan buat breakout room dan semua orang akan masuk ke dalam kumpulan masing-masing. Kemudian boleh lantik ketua kumpulan. Kalau sebab nanti saya akan ronda untuk setiap kumpulan. So boleh lantik ketua, boleh bincang nak buat tajuk apa, dan juga lantik ketua kumpulan. Dan kalau bila saya masuk tu ketua kumpulan belum dilantik, maka saya akan lantiklah siapa-siapa sebagai ketua kumpulan. Okay, so dalam ni kita ada lebih kurang 76 orang. Tapi dalam e-learning ni saya rasa macam ada lebih ramai. Okay, tapi tak apa. Okay, jadi sebab kita gabung antara seksyen 7 dan seksyen 8, jadi saya akan mulakan dengan seksyen 7 dulu. Okay, seksyen 7 kita ada berapa kumpulan ni? Seksyen 7. Okay, seksyen 7 kita ada 7 kumpulan. Jadi kumpulan 1 akan masuk ke dalam breakout room 1, 2 akan masuk breakout room 2, sampailah ke 7 akan masuk breakout room 7. Okay, seterusnya untuk seksyen 8, okay, seksyen 8 kita ada 6 kumpulan. Okay, seksyen 8 kita ada 6 kumpulan. Jadi kumpulan 1 dalam seksyen 8 ni akan masuk ke dalam breakout room